Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan juga pelajar-pelajar daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa kita yang menyertai kursus bahasa Arab kita 3 bulan. Okey, kita dalam musim kuarantin ini, kita refresh balik je. Nanti pelajar-pelajar akan pulang terus untuk praktis membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Kita seperti biasa sebagai pendahuluan, kita menggunakan silibus kita dalam kitab Nahwu Al-Fatih. Okey, ada satu lagi Surah Al-Fatih. Ini silibus kita dalam masa 3 bulan. Kita akan khatamkan kitab dalam masa sebulan lebih je. Setiap minggu kita akan adakan ujian kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar kita dapat tahu prestasi mereka. Setiap minggu kita akan adakan ujian untuk mereka naik level yang berikutnya. Okey? Dan tuan-tuan yang baru menyertai kursus kita pada pagi ini, baru pertama kali lihat mungkin, maka buku ni kita ada supply lah di Masjid Nindya, di Seri Petaling dan juga di mana lagi, di Al-Usta di Sungai Petani. Kita supply ke kedai-kedai kitab di sana. Jadi siapa yang nak dan boleh dapat harga borong dengan syarat dia beli banyak lah, boleh ziarah di page Pusat Tahfiz At-Taqwa kita. Dan setiap pengajian kita ini, kita boleh lihat, setiap pengajian kita ni, kita boleh ziarah sekiranya kita tertinggal di subscribe pusat YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey, Pusat Ilmu At-Taqwa. Insya-Allah kita hari ini kita akan bincang bab tamyiz. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan mengenai hal semalam. Ada benda yang kita terlepas pandang. Mungkin kita nak cepat terlepas pandang. Hal ni tak semestinya dia mufrad. Kadang mufrad saja. Wala tamshi fil ardi marahan. Dalam surah Luqman, dalam surah Al-Isra. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di permukaan bumi hal keadaan kamu sombong. Kamu manusia aja. Marahan. Marahan tu jadi hal. Tapi ada kalanya hal ni boleh diidhafahkan. Contoh, Masya, okey, Zaidun. Masya apa? Telah berjalan. Zaidun ni apa? Fa'il. Sebab dia baris dhammah. Okey, Masya ni fi'il madhi ya. Masya Zaidun sur'atal barqi. Okey. Sur'ata. Sur'ah mana apa? Lalu kita pergi Makkah, Madinah, dia kata sur'ah. Sur'ah makna cepat. Sur'ah, nampak ni? Baris atas. Sebab apa? Dia jadi hal. Dia tak boleh bertanwin. Kerana dia adalah mudhaf. Mudhaf kan kita bagi tahu haram tanwin. Okey? Masya Zaidun sur'ata al-barqi. Al-barqi sepantas kilat lah. Zaid ni berjalan sepantas kilat. Jadi makna al-barqi jadi mudhafun ilaih. Okey. Jadi kita nak highlightkan kadang-kadang hal tak semestinya dia tanwin. Kadang-kadang boleh jadi mudhaf, tak boleh tanwin. Selepas dia mudhafun ilaih. Okey. Setiap mudhaf lepas ni mesti mudhafun ilaih. Cuma mudhaf tak boleh i'rab mudhaf saja, dia mesti bersama benda lain. Mudhaf dengan khabar dan mudhaf, mubtada' dan mudhaf. Di sini hal dan mudhaf. Okey. Kita tak boleh i'rab mudhaf saja. Mudhaf ni sebagai sampingan saja. Kemudian mengenai satu ayat Quran saya nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita yang kalau kita susah nak ingat pembahagian khabar ni, kita payah pembahagian hal. Susah nak ingat ni, macam mana nak ingat hal ni? Ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada yang syibih jumlah. Kita ingat kepada ayat Quran. Ayat Quran ni bukan kata pelajar-pelajar biasa je ingat. Setiap imam surau masjid mesti ingat. Sebab dia akan baca dalam solat dia. Pergi kampung-kampung, masjid, imam akan baca ayat ni. Pergi di surau Kuala Lumpur, Selangor, lagilah imam hafal. Semua imam hafal Quran, okey. Jadi
Nak bagi tahu ayat ni ayat yang familiar, memang selalu orang baca. Apa dia? Dalam juzuk yang keempat juzuk yang keempat 6 lai 7 lai 7 lai juzuk keempat. Surah Ali Imran, dekat nak akhir habis surah Ali Imran. Okey? Juzuk yang keempat 7 lai. Boleh buka Surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna. Okey? Qurunallaha. Okey. Qiyaman. Qiyaman wa qu'udan. Lagi wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna. Fi khalqis samawati wal ardh. Okey. Di mana perbincangan kita nak bincang pada pagi yang mulia ni? Di mana? Kita nak bincangkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ini adalah hal. Hal apa ni? Ini adalah hal mufrad. Okey. Ini ataf ma'tuf hal juga, ya. Ini hal juga. Ataf ma'tuf hal, dia mufrad. Mufrad mana apa? Bukan jumlah. Wa ala junubihim. Ini adalah hal juga, ya. Tapi hal dipanggil apa? Shibhul jumlah. Okey. Ini wa yatafakkaruna fi khalq wa yatafakkaruna, ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' campur dengan fa'il. Okey. Dia jadi hal. Hal berbentuk apa? Jumlah. Jumlah fi'liyah. Nampak? Jadi di sini dalam satu ayat ada 3 pembahagian khabar. Alladzina yazkurunallaha, orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, di atas lambung mereka. Dia berzikir kepada Allah, makna baring sambil berzikir. Wa yatafakkarun, dan mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Ini semua hal keadaan berdiri, hal keadaan duduk, hal keadaan berbaring, hal keadaan mereka berfikir. Jadi semua ini dipanggil sebagai hal. Ada 3 hal, satu mufrad, satu dipanggil syibhul jumlah, satu dipanggil sebagai hal yang berbentuk jumlah. Ini juga zikir, ini juga dalil kepada zikir yang boleh menari tu. Kita kata zikir boleh menari. Sebab apa zikir boleh menari? Dalilnya diambil dalil ni ya. Nak berzikir kepada Allah, sekejap berdiri, sekejap duduk, macam-macam menari, sekejap baring. Nampak? Okey Tapi ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama berkenaan zikir menari. Tapi salah satu ni lah dia punya dalil dia. Okey. Habis bab hal yang kita bincangkan semalam ini sebagai selingan yang kita tak sempat nak huraikan. Sekarang insya-Allah kita akan bincangkan pada pagi yang mulia ni, pada hari Minggu ni, pagi yang mulia ni, kita akan bincang bab apa itu? Kita akan bincangkan insya-Allah hari ini adalah bab tamyiz. InsyaAllah kita akan hurai dengan seringkas-ringkas yang mungkin, dengan sedetail-detail yang mungkin. Kalau sempat kita habiskan terus satu bab, tapi mungkin kita tak sempat sebab tamyiz ini ada kaitan rapat dengan adat. Adat ni bilangan nombor. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut tentang tamyiz, dia adalah isim nakirah. Boleh? Dia adalah isim nakirah. Kemudian dia isim saja, dia tak boleh fi'il, dia tak boleh huruf. Bila sebut tamyiz, dia mesti isim saja. Fi'il boleh, hal boleh lah fi'il. Tetapi untuk nakirah, tamyiz tak boleh. Lepas tu huruf boleh. Huruf untuk hal boleh lah, waw, ada waw hal. Tapi di sini untuk tamyiz tak boleh. Nampak jelas Boleh? Okey. Kemudian seterusnya kita lihat sebenarnya hal ni untuk apa? Tamyiz ni untuk apa? Ini dah jelas dia mesti isim tak boleh fi'il, tak boleh huruf, tamyiz. Okey. Kemudian hal ni tamyiz ni untuk apa? Untuk tafsir. Tafsir ni mana apa? Menerangkan, menjelaskan. Tafsir apa tu?
tafsirkan isim. Okey. Berbeza dengan hal. Hal apa? Hal tafsir juga menerangkan, tapi bukan menerangkan isim. Dia menerangkan fi'il hal. Nampak Hal menerangkan fi'il. Macam yang kita bincangkan sebelum ini. Okey? Cuma bila sebut tentang tamyiz, dia isim yang soreh. Dia tak boleh untuk muawwal ditakwil. Macam hal boleh takwil-takwil, ada an masdariyah boleh takwil. Tapi di sini untuk tamyiz tak boleh takwil-takwil. Dia tak boleh jumlah, zarah pun tak boleh, semua tak boleh. Dia jumlah pun tak boleh. Bila sebut tamyiz ni kita buat jumlah ismiyah dia tamyiz, jumlah fi'liyah dia tamyiz. Tak boleh jumlah, apa-apa jumlah tak boleh. Zaraf ni dalam bab hal boleh lah syibih jumlah, tapi dalam bab tamyiz tak boleh. Dia kena isim dan nakirah. Jelas Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang menyertai kursus kita pada pagi yang mulia ni. Okey. Dia nak menerangkan isim yang mubham, yang kesamaran. Contohnya macam mana Contohnya. Kita bagilah contoh. Okey. Kita bagi contoh yang untuk betul-betul jelas Ini kita panggil contoh tamyiz. Ini kita bagi contoh hal. Okey. Apa contoh tamyiz? Kena nampak bagi gambaran betul-betul dulu. Ishtara itu makna apa? Tu ni makna aku. Ishtara fi'il madhi. Makna ishtarai fi'il madhi, membeli. Tu ni fa'il jadi aku. Jadi aku membeli. Membeli apa? 20. Okey. Ini jadi apa? Aku membeli. Membeli apa? 20 yang kena beli. Jadi ini jadi maf'ulun bih. Jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Jelas? Cuma 20 apa tu aku beli? Oh, 20 roti khubzan. Nampak? Khubzan, 20 roti. Ini jadi apa? Ini adalah jadi tamyiz. Okey? Sebab apa menjadi tamyiz? Sebab dialah menafsirkan. Tafsirkan apa? Tafsirkan isim ni. Ni isim ni 20, dua bilangan 20. Kalau kita tak bubuh khubzan, aku beli 20. 20 apa? Tak tahu. Jadi tamyiz ni adalah menafsirkan isim ni. Ini kita panggil apa? Inilah kita panggil sebagai mumayyaz. Okey? Ini kita panggil apa? Mumayyaz. Ini kita panggil tamyiz. Ini benda yang dibezakan. 20 apa? Ini tamyiz, khubzan. Okey? Tamyiz ni makna membezakan. Macam Quran kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ni kita akan pisahkan, wahai orang-orang yang mujrimun, penjenayah, orang-orang jahat. Orang jahat belah sana, orang baik belah sini. Okey, jadi makna kita bezakan. Ini makna tamyiz, bezakan. 20 apa? 20 roti. Okey Nampak? Ini jadi maf'ulun bih. Ini jadi tamyiz, dipanggil sebagai mumayyaz. Mumayyaz ni bukan i'rab, tapi benda yang nak dibezakan dipanggil mumayyaz, isim maf'ul. Okey? Inilah beza dia tamyiz untuk apa kita panggil tadi? Tamyiz ini satu kalimah menerangkan isim. Ni isim. Kalau kita buang tak tahu aku beli 20. 20 apa? Roti ke nasi ke? Gandum ke apa tak tahu. Okey. Bila sebut hal, dia bukan menerangkan isim, menerangkan fi'il. Apa dia? Wala tamshi fil ardi maraha. Tamshi fil ardi. Surah apa ni? Surah Al-Isra' 2 lai Surah Al-Isra' 2 lai. Bawah tu ayat bawah. Ayat second lah bawah. Wala tamshi fil ardi marahan. Nampak tak marahan? Marahan ni dia menafsirkan, mensyarahkan, menghuraikan kepada siapa? Bukan menghuraikan bumi, tapi dia adalah menghuraikan tamshi. Tamshi ni apa? Tamshi ni verb. Verb ni apa? PL. Nampak tak? Jadi makna jangan kamu berjalan. Kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan marahan, sombong, belagak, sombong, megah diri.
Jadi maksudnya megah diri ni dinisbahkan kepada isim ke fi'il? Dia nak menghuraikan fi'il ni. Berjalan. Jangan kamu berjalan. Berjalan macam mana tu? Hal keadaan berbangga. Tapi kalau tamyiz menerangkan tentang, mensyarahkan tentang isim bukan fi'il. Itu perbezaan yang jelas yang amat ketara. Perbezaan antara isim dan juga fi'il. Okey? Jelas? Kita harapkan semua dapat ikuti dan juga dapat faham apa yang kita belajar pada pagi ini, insya-Allah. Kemudian seterusnya kita lihat, kita cuba nak senaraikan beberapa perkara perbezaan antara hal dan juga tamyiz. Sekejap lagi. Cuma kita katakan di sini, kita cuba buat kolom Kita buat kolom. Tahu kolom? Kita buat kotak bahagikan. Di sini tamyiz. Supaya nampak lagi perbezaan yang sangat jelas. Di sini adalah hal. Dia ada kaitan rapat ni, tapi dia beza tau. Okey? Yang pertama, okey. Yang pertama apa? Bayan hal hay'ah. Okey? Ini bayan juga. Bayan hal hay'ah. Okey. Di sini adalah bayan apa? Bayan az-zat. Itu perbezaan pertama kita perlu ingat. Okey. Apa maksud dia? Ini menerangkan bentuk perjalanan, situation seseorang. Okey. Ini untuk hal. Macam mana dia datang? Datang dalam keadaan menunggang motosikal. Bagaimana dia berjalan? Berjalan dalam keadaan tawadhu', rendah diri. Bagaimana dia baca Quran? Baca Quran dalam keadaan khusyuk. Okey, di sini pula dia tak terangkan tentang hay'ah, tentang situasi, tapi tentang zat. Zat ni benda, bilangan, objek. Itu perbezaan pertama antara tamyiz dan juga hal. Okey Perkara yang kedua yang perlu kita tahu dalam bab tamyiz, dia adalah mesti isim. Isim pula bukan isim yang sembarangan, isim yang soreh. Soreh ni makna yang jelas, yang tak ada lagi berselindung sebalik isim muawwal ke apa, tak ada. Isim soreh. Okey? Kemudian di sini dia boleh dua. Apa dia? Isim soreh pun boleh, muawwal pun boleh. Muawwal ni apa? Yang kita letak masdariyah selalu tu. Contoh soreh. Soreh macam mana? Dhahikan, hal keadaan dia ketawa. Nampak Hal keadaan dia ketawa, dhahikan. Dhahikan ni apa? Hal keadaan dia ketawa. Tapi kalau muawwal kita takwilkan dia an yadhaka. Nampak? Kita takwil. Takwil dari fi'il lah, fi'il dengan an masdariyah an yadhaka. Tapi untuk tamyiz tak boleh buat macam tu. Tamyiz kena isim yang soreh, betul-betul jelas. Okey. Kemudian perbezaan dia yang seterusnya, yang ketiga, isim tamyiz ini dia mestilah mufrad. Mufrad ni apa? Bukan jumlah. Mufrad ni makna apa? Bukan jumlah. Okey.
Mufrad makna bukan jumlah. Tetapi di sini dia mufrad pun boleh. Mufrad ni makna bukan jumlah lah ya. Lepas tu jumlah pun boleh. Untuk hal. Kemudian syibih jumlah pun boleh. Syibhul jumlah. Syibih jumlah ni apa? Jar majrur dan juga zaruf dan mudhafun ilaih. Nampak perbezaan dia? Tamyiz dan juga hal. Okey? Di yang terakhir, yang keempat, di sini ada takdir. Takdir min. Min. Di sini takdir apa? Takdir fi. Fi. Nampak? Takdir min, takdir fi. Contoh Contoh, kita padam yang atas ni, dah settle lah. Ada 4 perbezaan ni. Kita mungkin dah jelas. Okey, kita ambil contoh takdir min. Nampak tak? Kita bagi contoh tadi. Ishtaraitu. Okey. Ishtaraitu, aku membeli. Ashrin. Aku membeli ashrin apa? 20 apa? 20 kitab. Okey. Minal kitabi. Nampak? Aku beli 20. 20 apa? 20 daripada kitab. Nampak tak di sini? Ada seolah-olah ni di sini ada min, takdir min. Minal kitabi. Asalnya apa? Aishrina. Aishrina asalnya apa? Aishrina kitaban. Ini yang sebenar tamyiz. Okey? Nampak Aishrina kitaban jadi apa? Ini jadi apa? Tamyiz. Seolah-olah dia ada takdir min. Nampak ni min. Minal kitabi. Itulah kita panggil tamyiz. Aku beli 20 daripada kitab. Okey. Kalau hal, dia ada takdir fi. Contoh macam mana takdir fi hal. Okey Hal takdir fi macam mana? Wala tamshi fil ardi. Okey? Soalan fil marah. Maraha. Fil marahi. Marahi makna apa? Bangga, megah. Jangan wala tamshi fil ardi fil marhi. Dalam keadaan berbangga. Megah diri. Okey? Nampak? Jelas Untuk pengetahuan pelajar kita yang menyertai kursus kita pada pagi yang mulia ni, insya-Allah sama-sama kita berkongsi pengetahuan mengenai dengan tamyiz. Lagi apa lagi nak bagi tahu tentang tamyiz ni? Okey, tamyiz dia terbahagi kepada 2, kita mesti kena tahu. Okey? Terbahagi kepada 2 tamyiz ni. Ini memangnya sangat penting lah. Kalau kita lihat dalam buku Nahwu Al-Fatih, muka surat berapa ni? Nahwu Al-Fatih ni pada muka surat Safhah Arba'ah wa Sab'un. Okey, 74 Arba'ah wa Sab'un, 74. Dia bahagikan. Dalam bab dia kata tamyiz adalah isim mansub yang nakirah, kemudian dia terbahagi kepada 2. Okey? Apa terbahagi kepada 2? Kita lihat. Bila sebut tamyiz, dia terbahagi kepada 2. Yang pertama dan yang kedua. Apa dia? Inilah dipanggil sebagai zat. Ini dipanggil sebagai nisbah. Nisbah. Okey. Zat dengan nisbah.
Boleh. Bila sebut tamyiz, tak terlepas daripada dua perkara ni. Dia mesti zat ataupun nisbah. Zat ni macam mana ya? Zat. Zat ni, contohnya kita katakan zat ni macam mana? Contoh dia, zat. Macam tadilah. Contohnya kita kata, apa lagi? Ambil lah contoh yang sama ishtara itu. Okey? Ishtara itu. Aku membeli. Okey, membeli apa? Asyara. Asyara. Asyara apa? Beli 10. 10 apa tu? 10 meja. Okey? Meja maktabun. Jadi di sini makatibin. Jelas. Makatiba. Dia tak boleh makatibin sebab dia ismul ladzi la yansarif. Siapa yang tak faham lagi ismul ladzi la yansarif, boleh ziarah di page kami Pusat Ilmu di mana YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey, makatiba. Ismul ladzi la yansarif. Di sini asyara. Dia kita kena ingat. Bila dia muzakkar kena hidup. Kalau dia lelaki, muzakkar kena baca asyara. Shin ni kena hidup. Okey. Kalau dia muannas, perempuan, dia nak baca macam mana? Asyar. Dia boleh dimatikan, harus mati. Asyratu, asyrata boleh. Asyarata boleh. Dua-dua boleh. Okey. Dia harus untuk dimatikan. Kalau di sini muzakkar tak boleh mati, asyara tak boleh. Jelas Asyara ni asalnya asyara. Tapi bila untuk perempuan, macam mana perempuan muannas ni ada ta marbutah ni, nampak tak? Jadi dia boleh, hukumnya harus untuk matikan, dan untuk fathahkan pun tak ada masalah. Asyara. Asyara boleh. Inilah kita nak bagi tahu di mana perbincangan kita pada hari ini. Inilah dia zat. Zat ni apa dia? Inilah makatib. Makatib ni meja. Maktabun. Jamak dia adalah makatib. Okey, plural makatib. Inilah dia zat. Jelas Kemudian selalunya yang zat ni untuk apa selalunya? Selalunya dia untuk kita panggil apa? Timbangan, timbangan. Okey. Lagi apa lagi? Sukatan. Okey. Lagi jarak, jarak. Jadi semua ni selalunya digunakan zat. Contoh. Kita bagilah contoh satu supaya nampak. Dalam Nahwu Fatih ada sebut tu. Baris yang kedua. Muka surat 74 tu. Ishtara aliyun jaraman zahaban. Ishtara. Ishtara apa? Siapa yang beli? Aliyun. Aliyun. Ini fi'il madhi. Ini fa'il. Ishtara aliyun jaraman, okey, zahaban. Nampak? Maknanya apa? Ishtara aliyun, Ali membeli. Jaraman. Jaram apa? Jaram 1 gram. 1 gram. Ini sukatan ni, sukatan 1 gram, timbangan. Timbangan 1 gram. Zahaban. Nampak? Dia merahkan zahaban tu menunjukkan apa? Zahaban ni makna emas. Menunjukkan zahaban ini adalah tamyiz. Tamyiz di sini dipanggil sebagai maf'ul. Kalau i'rab maf'ulun bih lah. Ali membeli apa? 1 gram. 1 gram maf'ulun bih. Cuma
kita kata di sini dia dipanggil sebagai mumayyaz. Mumayyaz makna apa? Isim maf'ul, benda yang dibezakan. Okey, Ali beli emas. Kita tahu dah dia beli emas, cuma nak dibezakan berapa gram tu dipanggil sebagai mumayyaz. Okey? Jelas Jadi maksudnya isim yang berlaku selepas daripada sukatan, okey? Timbangan, kadar dan sebagainya. Jadi itulah dipanggil sebagai tamyiz. Nampaklah jarom ni adalah timbangan 1 gram. Okey? Kalau jarak pun begitulah. Semuanya begitu. Takaran sukatan sama. Takaran sukatan. Okey. Takaran dalam bahasa lama lah ya. Okey Itu dalam bab zat. Zat ni pendek kata semua tentang bilangan, sukatan, semua timbangan tu lah. Okey. Seterusnya sekarang kita lihat pula contoh Quran mengenai tamyiz zat ni. Zat ni mesti kena ada contoh Quran ya. Kita tak bincang lagi ni sebab sekejap lagi kita bincang. Kita ambil tentang zat dulu Kita tentang bincangkan adalah tamyiz apa? Tamyiz zat. Dalam Quran banyak tak contoh? Banyak ya. Boleh buka dalam surah Yusuf. Surah Yusuf juzuk yang ke-12 Juzuk yang kalau ikut juzuk yang ke-12 itu 6 lai 7 lai. 7 lai juzuk 12. Ayat ke-4 ke-5 itu surah Yusuf lah. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-4. Okey? Surah Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati. Inni ra'aitu. Okey? Ahada. Asyara kaukaban. Nampak tak kaukaban? Kaukaban ni ada yang makna planet ya. Planet kaukab. Tapi dalam Quran maksud bintang. Kaukab. Planet. Planet ni bumi salah satu planet. Ada planet Zuhal, Mushtari, Pluto. Okey. Inni ra'aitu sesungguhnya aku. Inni taukid Ni ni apa? Isim inna. Okey. Ra'aitu. Ra'a fi'il madhi. Okey. Tu fa'il. Okey. Ahada asyara. Jadi maf'ulun bih. Aku melihat apa? 11 ni yang kena lihat jadi maf'ulun bih. Jumlah fa'il, maf'ulun bih. Jumlah gabungan combine kan? Fa'il campur fa'il campur dengan maf'ulun bih, maka jawapannya adalah khabar kepada inna. Okey, khabar kepada inna ni. Mana inna ni khabar dia. Okey, kita combine kan. Ini isim inna, ini fa'il madhi, ini tu ni fa'il, ahada asyara adalah maf'ulun bih. Okey? Kita combine kan, kita campur plus kan. Fa'il plus dengan fa'il plus dengan maf'ulun bih, jadi dah khabar kepada inna. Jadi sesungguhnya aku melihat 11. 11 jadi maf'ulun bih. 11 apa tu? Kaukaban. Nabi Yusuf kata aku lihat 11 bintang. Ini sebab adik-beradik dia semua adik-beradik dia sebelah termasuk dengan dia ataupun tidak, tapi 11, dan dia nampak 11 bintang ni sebenarnya nak tengok dalam tafsir lah ya. Ini sebagai gambaran pertama mimpi ni, sebelum sebenar ditakwilkan mimpi ni sebenarnya 11 bintang ni maksudnya adik-beradik dia. Okey. Adik-beradik dia. Yang mana cuba untuk mengkhianati dia lah ya. Mengkhianati Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ni nabi yang paling disayangi oleh ayah Nabi Yaqub. Satu lagi adik Nabi Yusuf iaitu Bunyamin. Bunyamin adik bongsu dia.
Itu pun Nabi Yaqub sayang juga. Okey? Jadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Mana mautinus syahid? Perbincangan kita di mana? Perbincangan kita sebenarnya di sini, kaukaban. Kaukaban jadi apa? Adalah jadi i'rabnya sebagai tamyiz. Tamyiz. Sebab apa tamyiz? Datangnya selepas daripada adad. Datang selepas daripada adad. Adad mana apa? Bilangan. Mana bilangannya? Inilah bilangan. Nampak? Ahada asyara kaukaban. Jelas Datang setiap isim yang datang selepas bilangan, sukatan, timbangan, takaran dan sebagainya, jarak, maka dia di-i'rabkan sebagai tamyiz. Maka berbaris fathah nakirah. Nakirah berbaris fathah. Okey, sebagai pengetahuan tuan-tuan dan juga pelajar-pelajar yang kita hormati sekalian, sebagai pengetahuan iaitu ahada asyara, dia dipanggil sebagai mabni. Nombor 11, kena ingat tulis nombor 11 sampai 19, dia adalah mabni. Mabni. Apa maksud mabni? Mabni tak berubah sampai hari kiamat. Okey. 11 sampai 19 tak akan berubah sampai hari kiamat. Macam ni ahada asyara, dia tak akan berlaku dalam sejarah, tak akan berlaku ahadu asyaru, tak ada. Ahadi asyara, tak ada. Dia tetap ahada sampai bila pun ahada. Sampai bila pun ahada, tanwin pun tak boleh. Ini asyara, sampai bila pun asyara, tak boleh asyaru, tak boleh asyari. Boleh? Itu sebagai pengetahuan. Nanti insya-Allah kita akan masuk juga. Kalau sempat pada hari ini, kalau tak sempat, insya-Allah pada hari yang mendatang. Sebab perbincangan cukup panjang mengenai dengan bilangan. Okey. 11 sampai 19. Contoh kita nak kata tis'ata. Tis'ata. Okey, tis'ata 9. Asyara. Okey. Nampak tak asyara? Jadi di sini tis'ata tetap tis'ata. Tak boleh tis'atu, tak boleh. Tis'ati tak boleh. Asyaru tak boleh. Asyari tak boleh. Dalam bahasa Arab sampai hari kiamat 11 sampai 19 mabni tis'ata asyara. Sama ni'ata asyara. Okey? Sampai bila-bila baris tetap begitu. Cuma antara 11 sampai 19 ini ada berlaku sedikit perubahan. Mu'rab sedikit pada angka 12. 12 sahaja. 19 sampai 19 semua jalan macam biasa, mabni yang perbezaannya pada angka 12 saja. Contoh 12 ni kita kata macam mana ya? Isnata asyarata. Nampak? Isnata asyarata. Boleh? Isnata asyarata. Tapi kadang-kadang dia boleh juga isnatai. Nampak? Isnatai asyarata. Boleh. Sekejap dengan alif, lepas tu dengan ta pula. Isnatai. Sekejap dengan alif, kemudian dengan ya pula. Macam mana kata mabni tak boleh berubah. Di sini bolehlah. Ini untuk perempuan Perempuan isnata asyarata. Isnatai asyarata. Ini untuk perempuan. Cuma perbezaan dia apa? Di sini adalah situasi kita panggil marfu'. Marfu' ni apa? Jadi fa'il ke, jadi mubtada' ke, jadi khabar ke, marfu'. Di sini akan jadi maf'ulun bih. Situasi dia apa? Nasab. Bukan maf'ulun bih, situasi dan nasab lah. Sama ada maf'ulun bih ke, tamyiz ke, hal ke, apa ke. Jadi dia akan jadi situasi nasab. Pada mahal. Mahal ni makna tempat nasab. Okey? Tempat nasab. Kadang-kadang ini untuk perempuan, kalau laki isna asyara. Okey? Asyara. Isna. Kalau ini tempat marfu' nasab
Nai. Asyara. Okey. Asyara. Di sini adalah untuk lelaki. Di sini juga untuk lelaki. Boleh ya? Tengok pelan-pelan, renung pelan-pelan pengajian kita pada hari ini. Okey? InsyaAllah kita akan faham. Boleh InsyaAllah kita akan faham. Pelan-pelan kita tengok. Kita cuba nak bagi faham satu persatu. Tak boleh laju pelan-pelan. Isnata asyarata, perempuan. Isnatai asyarata, perempuan. Okey perempuan. Asyarata boleh, asyarata pun boleh. Shin ni matikan pun boleh, baris atas pun boleh. Tak jadi masalah untuk perempuan. Cuma sebab apa dia perempuan Sebab apa dia perempuan? Lah, tak nampak ta ni. Ni perempuan lah ya. Ni ta ni perempuan. Cuma perbezaan dia ni pada marfu'. Marfu' ni bila mubtada' ke, khabar ke, fa'il ke. Di sini untuk nasab. Nasab ni maf'ulun bih ke, hal ke, tamyiz ke. Okey. Kalau lelaki macam mana lelaki di sinilah. Dia tak ada ta, nampak tak? Tak ada ta. Tak ada ta. Isna asyara. Lelaki tu. Isnai. Tak ada ta, bukan isnatai. Tak ada ta. Tak ada ta, ni pun tak ada ta. Nampak? Itulah dipanggil sebagai lelaki. Perbezaan dia isna dengan alif. Ini untuk marfu'. Dengan mana ya adalah untuk nasab. Seperti maf'ulun bih, hal, tamyiz dan sebagainya. Boleh jelas? Okey. Tidak ada apa-apa masalah mengenai dengan sebab kita sebut tadi surah Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Jadi bila sebut ahada asyara 11, 11 ni memang mabni Kena ingat angka 11 sampai 19 sampai bila-bila tetap ahada asyara. Okey, dia tak akan berubah dah Tak boleh ahadu, ahadi, tak boleh 11 sampai 19. Kena ingat betul-betul. Dipanggil sebagai mabni. Cuma antara 19 sampai 11 sampai 19, angka 12 ni dikecualikan sikit. Ada ketika dengan alif, ada ketika dengan ya. Jelas? Okey? Ada lagi ke dalam Quran mengenai dengan azatnya? Ada lagi ke tak ada ya? Mungkin banyak dalam Quran ya. Contoh apa lagi? Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan. Dalam suratu Sad. Suratu Sad ni ayat ke berapa ya? Suratu Sad ayat ke berapa? Suratu Sad ayat yang ke-23. 23 dalam juzuk yang juga 23. Ayat 23, juzuk 23. Kemudian juzuk 23 tersebut 5 lai, 6 lai, 7 lai. 7 lai juzuk 23 7 lai juzuk. Bukan 7 lai, 6 lai satu muka. 6 lai satu muka juzuk 23. Okey? Dalam surah As-Sad. Inna hadha akhi lahu. Akhi lahu tis'un. Wa tis'una. Na'jatan. Nampak? Na'jatan. Di mana syahid, mautinu syahid perbincangan kita? Iaitu di sinilah na'jatan. Nampak Al-Quran kata na'jatan. Na'jah ni makna kambing. Baginya 99. Bukan Asma'ul Husna ni 99 na'jah. Na'jah ni kambing Na'jatan. Dibariskan fathah. Sebab apa? Sebab dia tamyiz. Nampak tak? Tamyiz. Nakirah. Tamyiz kena nakirah. Okey. Kemudian dia kena nasab. Fathah lah nasab ni ya. Jelas? Ini dia tamyiz. Nampak? Itu dalam Quran. Lagi apa lagi dalam Quran? Thumma fi silsilatin
thumma fi silsilatin sab'una dhira'an. Sab'una dhira'an faslukuh. Sab'una dhira'an faslukuh. Okey. Dalam surah apa ni? Dalam surah Al-Haqqah juzuk 29 ayat ke-32. Juzuk 29 surah Al-Haqqah ayat 32. Okey. Nak bagi tahu apa tu? Summa fi silsilatin sab'una dhira'an faslukuh. Di mana tu? Sab'un ni kan angka bilangan 70. 70. Zira'an ni hasta, 70 hasta. Ini kan bila sebut 70 apa tu? Hasta. Jadi hasta ni menerangkan 70. Jadi zira'an ni kita panggil apa? Sebagai macam jarak lah ya, jarak. Jadi di sini jadi tamyiz. Bila tamyiz kita sebutkan dia mesti nakirah, okey, nakirah dan juga nasab. Tak ada alif lam nakirah. Jelas. Lagi contoh lain dalam Quran banyak ya. Banyak. Apa lagi? Ni semua perbincangan kita adalah tamyiz zat. Kita tak masuk lagi sama sekali mengenai dengan tamyiz nisbah. Faqat zat. Okey? Apa lagi contoh dalam Quran? Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Okey? Asyara syahran fi kitabillah. Okey? Dalam surah apa ni? Dalam surah Taubah juzuk yang ke-10. Okey? 5 lai 1 muka surat. 5 lai 1 muka surat juzuk yang ke-10. Dalam surah Taubah. Daripada juzuk yang ke-10 tu kita buka 5 lai 1 muka, maka jumpalah ni isna asyara. Nampak isna asyara ni maksud apa? 12. Syahran ni adalah bulan. Okey. Jelas tak? Inna iddatash syuhur, sungguhnya beberapa bulan. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya beberapa bulan indallah di sisi Allah itu ada apa? Isna asyara syahran, ada 12 bulan. Surah Taubah ayat 36. Di mana tamyiz ini bilangan ni 12. Nampak? 12. Ini semua dalam bab zat tamyiz zat. 12 syahran nampak tak dia sebagai tamyiz kerana dia nakirah dan juga mansub. Jelas. Itulah beberapa petikan yang kita dapat tadabbur contoh-contoh daripada Al-Quranul Karim. Okey? Semua contoh-contoh ni kita lihat tamyiz dia mesti mufrad, dia bukan jumlah semua satu kalimah syahran. Tadi apa? Zira'an, na'jatan. Semua mufrad dan juga mansub dan juga nakirah. Okey? Jelas? Kita tengok contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Apa dia tu? Dalam Quran dia kata yawaddu ahaduhum. Okey? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Nampak tak? Okey? Law yu'ammaru alfasanatin.
Cuma kita bincangkan tadi tamyiz dia mesti baris atas yang mansub. Tetapi di sini tamyiznya baris bawah. Okey? Baris bawah. Sebab apa tau? Yawaddu ahaduhum. Yawaddu ni makna suka, ingin. Yawaddu, suka ataupun ingin. Dalam Quran, dalam suratul Baqarah, suratul Baqarah, juzuk yang pertama lah ni. 16, 7 lai. 7 lai juzuk yang pertama. Kita tengok ayat atas tu ada. 7 lai juzuk yang pertama suratul Baqarah. Okey. Yawaddu ahaduhum. Okey. Lau yu'ammar. Yu'ammar apa? Ammara yu'ammiru ta'mir. Maknanya dipanjangkan umur. Mana salah seorang di kalangan mereka ni suka kalau dipanjangkan umur mereka alfa ni makna 1000. 1000 sanatin, tahun. Nampak? Mana tamyiznya? Tamyiznya di sini. Mana tamyiz? Tamyiz di sini. Ini dah tamyiz. Tamyiz kan baris atas. Baris atas nasab. Dia bukan baris bawah. Okey? Kita kata selepas daripada mi'ah, selepas daripada alf, dia jadi tamyiz, tapi tamyiz yang berbaris bawah jadi mudhafun ilaih. Ini jadi apa? Mudhafun ilaih. Tamyiz juga, tapi berbaris bawah jadi mudhafun ilaih. Dikecualikan untuk mi'ah dan juga alf. Ini alf, alfa. Dipanjangkan umur mereka akan 1000 tahun. Alfa. Jadi maf'ul lah ya. Maf'ul. Maf'ul sani. Ini yu'ammar PL apa nama ni? Mudhari' majhul. Majhul. Naib fa'il dia ahaduhum ni. Takdir dhamir huwa. Dhamir huwa jadi naib fa'il kembali kepada ahaduhum, maka alfa jadi kita panggil maf'ul yang kedua, maf'ul tsani. Sanatin tamyiz tapi tak boleh baris atas, baris bawah jadi mudhafun ilaih kerana datang selepas perkataan alfa ataupun mi'ah. Okey, jelas. Okey? Itu dalam Quran lah ya. I'rab tetap tamyiz. Lagi apa lagi ya? Lagi apa lagi ayat Quran? Kita boleh lihat dalam surah Saffat. Dalam surah Saffat. Okey. Apa dalam surah Saffat? Ayat ke berapa ya? Ayat ke 147 surah Saffat. 5 lai juzuk 23 Jelas ni? Selepas daripada alf kena baris bawah mudhafun ilaih. Mana lepas bilangan lah. Ni bilangan lah 1000. Ini tahun. Okey, jadi tamyiz. Contoh apa? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin Okey. Ada tambah au. Okey. Nampak? Wa arsalnahu, kami menghantarnya. Ila, kepada mi'ah, 100. Alfin, 1000. Au yazidun, ataupun lebih. Lebih daripada itu. Kita tengok terjemahan dalam Quran. Surah Saffat dimulai. Kita tengok. Apa maksud dia? Wa arsalnahu ila
Okey, ayat ke 147. Kami utuskan dia kepada 100,000 orang atau lebih. Mi'ah 100. Alfin ribu. 100,000 orang. Ataupun lebih daripada 100,000 orang. Okey. Nampak Jadi nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahu di sini selepas mi'ah ataupun alf. Lepas mi'ah pula perkataan alf. Jadi kita ambil lah perkataan pertama mi'ati alfin. Dia jadi tamyiz ni. Tapi jadi mudhafun ilaih. Okey? Boleh? Makna dia punya tamyiz tu seolah-olah ditakdirkanlah 100,000. 100,000 apa? Syakhsan, orang. Okey. Boleh Jelas. Ni bab tamyiz lah yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Okey? Dia mesti mufrad. Ni mufrad lah ni, ya. Dia tak datang jamak. Dia tak datang jumlah. Dia tak datangkan jumlah, mufrad. Mufrad lawan jumlah. Okey? Kemudian dia pula selepas dia mesti berbaris bawah. Okey. Mi'ati alfin. Okey, alfin berbaris bawah. Nampak Alfin berbaris bawah. Jelas tak ada apa-apa masalah. Bila kita telah selesai dalam bab zat, kita akan berpindah dalam bab tamyiz yang berbentuk nisbah. Nisbah pula terbahagi kepada dua, iaitu muhawwal dan juga ghairu muhawwal. Okey? Jelas setakat ni tu? Jadi cuba kalau boleh kita buat sedikit gambar rajah supaya yang mengikuti kita boleh faham Kita buat sedikit gambar rajah supaya nampak lebih gambaran jelas. Tamyiz. Okey, tamyiz terbahaginya kepada dua, iaitu dipanggil sebagai zat. Okey. Dan juga yang kedua dipanggil sebagai nisbah. Boleh? Kemudian zat ini pula terbahagi kepada banyak jenis ni. Ada yang berbentuk jarak, okey. Ada yang untuk apa ni? Timbangan, timbangan. Ada yang berbentuk sukatan. Okey. Macam-macam Tetapi untuk nisbah dia terbahagi kepada dua, iaitu dipanggil muhawwal. Okey. Ghairu muhawwal. Ini gambar rajah nak mudah faham lah apa yang kita belajar. Cuma kita tak, ni kita dah hurai dah tadi. Dalam Quran semua banyak contoh-contoh dia. Yang kita tak bincang lagi yang ni. Nisbah. Itu kita tak bincang lagi tu. InsyaAllah selepas ni kita nak bincang lah tu. Mengenai dengan tamyiz nisbah. Muhawwal dan juga ghairu muhawwal. Okey? Cuma untuk muhawwal ni dia pecah pula kepada tiga. Okey. Dia pecah kepada tiga pula. Apa dia tu? Ni kita nak bagi tahu ni. Okey. Ada dipanggil sebagai muhawwal daripada fa'il. Okey. Ada daripada maf'ulun bih. Okey. Ada yang daripada mubtada'. Okey. Mubtada'. Boleh ikuti kita mubtada'.
Untuk ghairu muhawwal, dia untuk apa? Ghairu muhawwal ni, dia pun lebih kurang 3 juga. Yang pertama ta'ajub, yang kedua untuk zam, celaan, ataupun untuk madah. Boleh 3. Tapi untuk mudah faham, senang je. Kalau dia bukan muhawwal, makna bukan daripada fa'il, bukan maf'ulun bih, bukan mubtada', maka automatiklah dia ghairu muhawwal. Itu cara yang mudah. Ini gambar rajah yang kita perlu ingat. Perlu ingat gambar rajah yang kita perlu setkan dalam pemikiran kita. Dalam bab tamyiz yang besar, dalam bab satu bab ilmu nahwu, dia letak bab tamyiz. Terbahagi kepada 2. Yang pertama dipanggil zat, yang kedua dipanggil sebagai nisbah. Zat ni terbahagilah sukatan, timbangan, jarak dan sebagainya ya. Kemudian nisbah pula terbahagi kepada 2, iaitu muhawwal dan juga ghairu muhawwal. Okey. Muhawwal ni apa? Ada yang berbentuk fa'il, ada berbentuk maf'ulun bih, ada berbentuk mubtada'. Yang ni kita akan huraikan, kita akan angkat ni naik ke atas dan kita akan pecahkan, hurai satu persatu. Okey. Kemudian ghairu muhawwal ni apa? Ghairu muhawwal ni kadang-kadang untuk ta'ajub, kadang-kadang untuk zam, zam ni celaan, kadang-kadang untuk madah, madah ni makna pujian. Okey? Cuma kita nak bagi tahu, selain daripada muhawwal, itulah ghairu muhawwal. Tak, makna selain daripada fa'il, maf'ulun bih, mubtada', makna dia bukan kategori ni, muhawwal lah dia. Okey? Ghairu muhawwal lah dia. Muhawwal ni makna apa? Makna ditransfer, dipindahkan. Okey, dipindahkan. Itu makna muhawwal, ditukar, dipindahkan. Ini ghairu muhawwal, tak ditukar, tak dipindahkan. Dalam dari sudut bahasa lah. Boleh? Mengikuti kita, harap-harap dapat difahami dengan baik ya, pengajian kita pada hari ini. Kerana dalam bab tamyiz ni dia agak sukar sedikit berbanding bab hal semalam ya. Sedikit sukar. Tapi tak susah sangat. Okey? Okey, kita padam semua. Kalau dah salin, kita padam semua muhawwal, kita akan naik ke atas. Okey. Yang ini kita akan naikkan ke atas ya. Muhawwal kita lihat berbentuk fa'il. Muhawwal yang mana ditukarkan fa'il. Contoh dalam Quran kita bagi contoh dalam surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Pada ayat keempat pada ayat keempat. Washta'ala ar-ra'su shayba, surah Maryam. Surah Maryam ni juzuk yang ke-16, dua lai juzuk 16. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Jelas nampak tulisan washta'ala ar-ra'su syaiban. Okey. Ini ta ni. Syaiban. Nampak tak washta'ala ni maksud apa? Ishta'ala. Ishta'ala ni adalah maksud dia menyala. Menyala. Ar-ra'su adalah kepala. Syaiban adalah uban. Ini ada unsur-unsur kinayah sikitlah ya. Telah menyalalah kepalaku uban. Telah menyala kepalaku uban. Ni ayat dalam bahasa Arab lah. Okey. Telah menyala kepalaku uban ni maksud nampak jelas menyala. Macam api nampak nyala. Nampak uban jelas. Banyak. Ini perkataan siapa ni? Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Okey. Sekarang ni, ini dah dipanggil sebagai muhawwal. Syaiban ni jadi tamyiz. Syaiban menjadi
menjadi tamyiz. Sebab apa syaiban menjadi tamyiz? Dia nak menjelaskan mubham, kesamaran pada jumlah ishta'ala ra'su. Asal dia macam mana? Ishta'ala syaibur ra'si. Okey. Sekarang ni, sebab apa ini dipanggil sebagai tamyiz? Tamyiz. Sebab apa? Sebab apa dipanggil sebagai tamyiz? Sebab nak menghilangkan kesamaran. Hilangkan kesamaran. Kita panggil apa dalam bahasa Arab? Izalatul mubham. Izalatul mubham. Mubham ni kekeliruan kesamaran. Okey Contoh dia kata telah menyalalah kepala. Menyala apa tu? Menyala panau ke? Korap ke apa? Tak tahu. Nampak tak? Bila mana telah menyala kepala, oh syaiban. Makna syaiban ini dipanggil tamyiz kerana izalatul mubham, menghilangkan mubham, kesamaran, kekeliruan. Apa yang menyala, oh kita dah tahu, rupanya uban. Okey. Uban ini dipanggil sebagai tamyiz i'rab. Ini fi'il madhi, ini fa'il, ini adalah tamyizun. Okey, sebab apa dipanggil, ditukar daripada fa'il? Asalnya begini. Ishta'ala. Ishta'ala syaibu, okey, ar-ra'si. Jelas? Ishta'ala macam atas sama ishta'ala. Syaibu. Syaibu ni jadi apa? Syaibu ni jadi fa'il. Okey, ar-ra'si jadi apa? Ar-ra'si jadi mudhafun ilaih. Jelas? Jadi sebab itulah dipanggil sebagai apa? Dipanggil muhawwal, ditukar daripada fa'il. Kerana fa'il ini sebenarnya di sini. Ayat dia yang sebetul, bukan di sini. Okey. Cuma dalam bahasa Arabnya begitulah. Tamyiz dalam bahasa Arab ni, kalau terjemah bahasa buku kita, telah menyalalah kepala dari segi uban. Melayu tak cakap macam tu. Melayu cakap macam ni, menyalalah uban di kepala. Makna nampak jelas uban di kepala. Nampak? Sebab itulah diletakkan muhawwal fa'il, kerana ditukar dari fa'il. Ni syaiban ini ditukar fa'il ni menjadi tamyiz. Ini fa'il, ini asal dia, syaibu. Asal. Ini apa? Ini asal. Ditukar dia menjadi tamyiz, ditukar yang asal ni fa'il ni, syaibu ni menjadi tamyiz, letak di hujung syaiba. Nampak? Asalnya ishta'ala syaibur ra'si, tukar jadi tamyiz ishta'ala ra'su syaiban. Jelas? Itulah dipanggil sebagai fa'il. Okey? Tak ada apa-apa kemusykilan Tiga semua. Kita akan ambil contoh ayat Al-Quran semua insya-Allah supaya nampak gambaran dalam surah tu Maryam. Muhawwal daripada fa'il, yang ditukar daripada fa'il. Makna asalnya fa'il tukar jadi tamyiz. Boleh? Siapa nak salinlah bagi nampak betul-betul gambaran supaya tidak lupa, tidak keliru. Okey? Sekarang kita berpindah kepada yang kedua contoh. Ini fa'il dah selesai dah. Okey? Sekarang yang kedua. Yang kedua dipanggil sebagai maf'ulun bih. Okey. Dalam surah apa tu? Dalam surah Qamar. Wa fajjarnal arda uyunan. Okey. Suratul Qamar juzuk 27 Juzuk 27 4 lai. Juzuk 27 4 lai. Juzuk 27 kita buka selak 4 lai, maka kita akan nampak. Okey. Suratul Qamar.
Kita belum padam, boleh salin tu. Kita bagi peluang. Boleh salin. Okey, di sini kita lihat dalam bab maf'ulun bih. Muhawwal anil maf'ulun bih, ditukar daripada maf'ulun bih. Nampak dalam Quran sebut apa tau? Dalam Quran dia sebut wafajjarnal. Kami pancarkan. Na ni jadi fa'il. Fajjar jadi fi'il madhi fa'il. Al-arda jadi maf'ulun bih. Okey. Uyunan jadi tamyiz. Uyunan ni mata air. Kami pancarkan bumi mata air. Okey. Sekarang ni wa fajjarnal arda. Kita tengok terjemahan Quran fajjarna. Fajjar tu makna pancarkan Juzuk 27, 4 lai. Ayat ke-12 suratul Qamar, kami jadikan bumi menyemburkan mata air. Semburkan. Dia kata sini sembur. Mata air, maka bertemulah air sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Okey. Kita lihat di sini. Sebab apa dia uyunan jadi tamyiz? Sebab dia izalatul mubham. Nampak tak? Sebab apa dia tamyiz? Sebab izalatul mubham. Apa izalatul mubham? Menghilangkan kesamaran, kekeliruan. Contohnya kami pancarkan bumi. Pancarkan dengan apa tu? Kami semburkan bumi. Sembur dengan apa tu? Tak tahu. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan, itulah dipanggil sebagai tamyiz. Kami pancarkan muka bumi ni, kami pancarkan dengan mata air. Okey. Uyun plural. Mufrad dia adalah ain. Mufrad dia apa? Ainun. Ainun ni banyaklah makna. Ada makna mata, ada makna objek, ain zat. Ada makna taukid. Macam ada makna mata air, macam-macam makna boleh Okey. Sebab apa dia muhawwal anil maf'ulun bih? Sebabnya asalnya tamyiz ni maf'ulun bih. Asalnya macam mana? Asalnya begini. Wafajjarnal. Okey. Fajjarna. Okey. Kemudian uyuna. Nampak tak? Uyuna al-ardi. Okey. Jelas? Di mana tu? Sebab apa muhawwal anil maf'ulun bih? Sebab sebenarnya tamyiz ini adalah maf'ulun bih. Di sini maf'ulun bih. Ini asalnya. Ini maf'ulun bih ni asalnya di sini. Nampak tak? Jadi maksudnya asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Kami telah pancarkan mata air di bumi. Mata air bumi. Nampak? Jadi itulah kita nak bagi tahu. Dia muhawwal, ada yang daripada fa'il, ada daripada maf'ulun bih. Dia banyak contoh lah. Daripada syair banyak contoh, daripada Quran. Cuma kita ambil satu-satu je. Tak perlu bincang panjang-panjang lah. Ya. Jelas? Okey, fa'il asal dia syaiban ni tamyiz asal dia syaibu. Itu dipanggil muhawwal. Muhawwal ditukarkan daripada fa'il jadi dia tamyiz. Ini asalnya apa? Muhawwal asalnya uyunal ardi ditukarkan menjadi uyunan jadi tamyiz. Okey, asalnya uyunal ardi. Jelas?
Okey, kita padam. Okey, yang pertama fa'il, yang kedua adalah daripada muhawwal anil maf'ulun bih, dan yang ketiga adalah muhawwal anil mubtada. Okey. Mubtada. Sebelum kita nak masuk dengan lebih lanjut, kita perlu faham gambaran pecahan yang kita bagi tahu tadi. Yang pertamanya adalah tamyiz ini mestilah ia terbahagi kepada dua, iaitu zat dan juga nisbah. Zat ni terbahagilah kepada beberapa cabangan, sukatan, timbangan, lagi apa lagi selain daripada tu? Jarak dan sebagainya. Bila masuk saja nisbah, dia nisbah terbahagi kepada dua pula. Ada yang dipanggil muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Muhawwal pertama fa'il tadi disebut, yang kedua adalah maf'ulun bih, dan yang ketiga adalah mubtadaun. Okey. Macam mana contohnya ya? Yang mubtada dalam Quran? Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-34 Ana aktsaru minka malan wa waladan. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Dalam surah Al-Kahfi cerita mengenai dengan dua orang adik-beradik ni. Ayah dia mati, jadi dua orang ni bahagilah harta pusaka. Seorang ni kaya, enjoy habis harta dia. Seorang lagi sedekah, habis. Tak dapat apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi orang yang kaya ni, adik beradik yang kaya tadi, seorang tu dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Aku ni lebih kaya tau, dan juga lebih banyak, lebih mulia. Okey, wa a'azzu nafaran. Kita lihat di mana mubtada yang kata muhawwal anil mubtada tu. Okey. Contoh ayat 34 surah Kahfi, boleh buka? Nampak? Ana aktsaru. Okey? Aktsaru minka malan. Lagi wa malan wa a'azzu nafaran. Wa a'azzu nafaran. Okey. Maknanya aku ni lebih banyak berbanding kamu, malan, lebih banyak harta. Harta aku lebih banyak. Kita tengok dalam suratul Kahfi. Berapa lai? 6 lai, 7 lai, 8 lai 8 lai satu muka surat surah Kahfi. Betul 8 lai satu muka surat, juzuk yang ke-16, bukan surah Kahfi, juzuk yang ke-16 daripada surah Kahfi. 8 lai satu muka. Di mana? Okey, 8 lai tepat. 8 lai tepat bawah sekali. Bawah. Okey. Maknanya dia berkata kepada kawan dia atau adik-beradik dia, wa huwa yuhabiru. Dia bercakap apa? Ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak harta darimu. Wa a'azzu nafaran. Lebih kuat pengikut aku. Pengikut aku lebih banyak. Harta pun banyak, pengikut pun banyak. Okey. Jelas? Jadi kita nak bagi tahu di sini, ana ni mubtada lah, betul mubtada. Aku. Aksar ni adalah aksaru, lebih banyak. Isim tafdil, ni isim tafdil, aksaru, lebih banyak. Jadi khabar, aku adalah lebih banyak. Lebih banyak apa? Lebih banyak harta. Ini jadi maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih bukan maf'ulun bih. Malan lah adalah menjadi tamyiz. Sebab apa jadi tamyiz tu? Nak menghilangkan kekeliruan, izalatul mubham. Contoh aku lebih banyak daripada kamu. Lebih banyak berbanding kamu.
Aksar isim tafdil. Isim tafdil lepas dia min bukan daripada, makna berbanding. Okey, aku lebih banyak berbanding kamu. Jelas lebih banyak berbanding kamu tu lebih banyak apa? Harta ke, anak ke, isteri ke apa? Oh, lebih banyak malan, harta. Menghilangkan kekeliruan, kesamaran dipanggil sebagai tamyiz. Okey, jadi malan ini sebagai tamyiz. Dan dia muhawwal anil mubtada'. Dia asalnya mubtada' loh. Okey? Asalnya sebagai apa? Sebagai mubtada'. Macam mana ayat yang asal dia? Ayat asal dia macam gini lah. Mal ini tamyiz, sebenarnya dia berada di tempat mubtada' awal. Macam mana? Mali. Mali maksud apa? Bukan memali. Memali baling tu bukan. Mali. Harta aku. Okey. Malun harta, mali harta aku. Okey. Ini kita letakkan di awal. Mali, harta aku. Aksar. Lebih banyak. Min. Lebih banyak. Min apa? Harta aku lebih banyak daripada harta kamu. Okey. Nampak? Min malika. Nampak harta kamu? Mali aksaru, harta aku lebih banyak berbanding malika, harta kamu. Ka ni kamu. Ini asalnya tamyiz diletakkan di awal. Harta aku lebih banyak berbanding harta kamu. Okey. Jelas. Cuma ayat bahasa Arab begitulah. Dalam bahasa Melayu kita tak ada tu ayat ni. Aku lebih banyak berbanding kamu dari segi harta. Dalam bahasa Melayu tak sebut macam tu. Bahasa Melayu sebut macam bawah ni. Harta aku lebih banyak daripada harta kamu. Cuma kita nak bagi tahu tamyiz ni boleh dipelbagaikan ayat dalam bahasa Arab. Pelbagaikan. Boleh dipelbagaikan ayat dalam bahasa Arab. Okey. Ada apa-apa Ustaz? Mana hebatlah bahasa Arab boleh dipelbagaikan. Bahasa Melayu tak boleh. Okey. Okey, kita tetap nampak di sini tamyiz dia tetap mufrad dan juga tetap tidak ada alif lam, iaitu nakirah. Nampak? Dalam Quran kata apa lagi? Kita padamlah yang ni. Quran kata apa lagi? Qulillahu asra'u makra. Ayat surah apa ni Ustaz? Qulillahu asra'u makra. Qulillahu asra'u makran. Okey. Surah apa tak? Ingat. Dalam surah Yunus ayat 21 juzuk yang ke-11 surah Yunus. Di mana 5 lai tepat. 5 lai tepat 5 lai tepat juzuk ke-11. Nampak tak? Katakan Allah Ta'ala lebih cepat perancangan, membalas perancangan jahat. Allah Ta'ala lebih cepat dari segi perancangan, membalas perancangan jahat, membalas serangan jahat. Jadi di sini jadi tamyiz ni. Mana? Di sini jadi apa? Tamyiz. Sebab apa jadi tamyiz? Sebab dia nak menghilangkan kekeliruan. Allah Ta'ala lebih cepat. Lebih cepat apa tu? Tak tahu. Oh, membalas serangan jahat, sabotaj mereka. Jadi ayat asal ya. Harta aku lebih banyak daripada kamu. Boleh. Boleh. Tapi dia ambil daripada atas juga. Sebenarnya atas ni ana aksaru min malika malan. Asalnya dia ada min malika.
Aku lebih banyak daripada harta kamu. Malan harta. Nak letak min ka pun boleh. Boleh sebab dia mudhaf. Dia tak ada masalah. Orang akan faham. Mali dia sebut harta dah. Harta aku aktsaru minka, lebih banyak daripada kamu. Kamu tu apa? Orang dah faham sebab dah ada harta. Tapi nak jelaskan lagi mudhaf. Okey. Di sini sebab apa dia muhawwal 'anil mubtada'? Sebab tamyiz ni asalnya mubtada'. Macam mana? Maksudnya Allah Taala nak bagi tahu mubtada' makrullah. Okey? Makrullah. Makrullah maknanya serangan, balas serangan jahat daripada Allah. Makrullahi asra'u. Nampak? Lebih cepat. Lebih cepat. Ini asal dia. Asal dia makru mubtada'. Jadi apa? Ini jadi apa? Jadi mubtada'. Okey. Ini asalnya mubtada'. Dia tamyiz tapi asalnya mubtada'. Makrullah asra'. Ini ayat bahasa Melayu lah, lebih mudah faham. Tapi bahasa Arab dipelbagaikan. Qulillahu asra'u makra. Nampak? Jadi sebab itu bahasa dengan sendiri kita belajar tamyiz, tadabbur, nahwu, saraf ni, maka kita akan dapat tengok mempelbagaikan bahasa Arab ni, bahasa yang sangat indah dipelbagaikan. Contoh, kita bagi contoh satulah, ya. Ni dah habis dah. Muhawwal 'anil fa'il, muhawwal 'anil maf'ul bih, muhawwal 'anil mubtada'. Dia banyak. Tuan-tuan boleh rujuk-rujuklah kitab-kitab nahwu yang lain, mungkin cerita lagi panjang, ya. Boleh? Sebarang persoalan tinggalkan di ruangan komen anda. Jangan diam saja, teruskan persoalan atau ada apa-apa cadangan. Ini kita belajar ni, kita pelbagaikan lagi ni. Daripada nahwu yang sedia ada, kita pelbagaikan lagi supaya lebih berkembang lagi ilmu kita, okey? Okey, seterusnya sekarang ini kita lihat pula contoh ayat Quran satu. Nak tahu dipelbagaikan ayat Quran ni. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim. Nampak? Alfasanatin. Alfasanatin illa nampak perbincangan kita bab tamyiz. Okey, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Falabisa fihim, labisa ni makna tinggal, duduk. Nabi Nuh duduk bersama dengan kaum dia alfasanatin. Kita dah bagi tahu tadi. Selepas alfa, selepas mi'ah, lepas dia mesti baris bawah. Jadi mudhafun ilaih, tapi inilah tamyiz. Tamyiz yang tak boleh berbaris atas, mahal tamyiz, tetapi i'rab mudhafun ilaih. Mahal ni tempat alfasanatin. Illa 50 aman. Ni tamyiz juga. Nampak tak? Tapi tamyiz ni baris atas. Sebab dia bukan lepas mi'ah, bukan lepas alf. Okey. Ini pun tamyiz dari segi mahal. Mahal ni tempat adalah tamyiz. Okey. Dari segi i'rab adalah apa dia? Mudhafun ilaih. Okey.
Kita tengok uslub bahasa Arab tu berbeza-beza tau. Nabi Nuh bersama dengan kaum dia 1000 tahun melainkan 50. Sebab apa Quran tak kata Nabi Nuh bersama kaum dia 950 tahun. Bila dalam bahasa Arab ni 950 tahun, kemungkinan tu angka anggaran mungkin 950 tahun lebih sikit, kurang sikit. Tapi bila sebut begini, pasti memang tepat. Bukan lagi anggaran. Tepat. Bila 1000 melainkan 50, maknanya tepat. Dalam bahasa Arab begitulah ya. Dalam bahasa Melayu kita tak sebut macam ni. Bahasa Melayu tak sebut. Dalam bahasa Melayu kita 150 tahun. Dia tak sebut illa tak ada. Kemudian perkataan sanah. Nampak tak sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sanah ini bermaksud tahun. Aman juga bermaksud tahun. Dalam Quran, bila sebut sanah ini, selalunya benda yang tak apa nak baik. Benda yang tidak baik. Bila sebut aman ni adalah benda yang baik. Okey. Betul contohnya dalam surah Yusuf dia kata apa? Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasunna sihi wa fi 'asrun. Amun. Kali pertama dia datangkan sanah, kali kedua dia datangkan amun. Okey. Kita pun selalu sebut hari raya kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun insya-Allah kamu dalam kebaikan Kullu am wa antum bi khair. Tengoklah surah Yusuf juzuk 13. Boleh Juzuk 13, akhir sekali juzuk 13. Surah Yusuf. Bukan juzuk 13 lah. Juzuk 12 akhir sekali, bukan 13. Juzuk 12 akhir sekali. Okey. Muka surat berapa kalau Quran ya? Kalau Quran ni muka surat 241. Kita lihat pada ayat yang pada ayat ke-47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu hendaklah bercocok tanam 7 tahun, sab'a sinin, digunakan sanah. Nampak? Makna 7 tahun ni musim kemarau ni bercocok tanamlah. Kemudian summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun. Kemudian akan datang 1 tahun selepas itu dipanggil am, benda yang baik. Kamu boleh tuai. Okey. Boleh Macam bahasa Arab bila disebut sekarang ni pukul berapa? 10.45. 10.45. Dia tak sebut 10.45. Dia sebut apa? Al-hadiyata asyarata, jam 11 illa rubu'. Maknanya melainkan 15 minit. Macam mana? As-sa'ah. Okey. As-sa'ah al-hadiyata asyarata. Okey. As-sa'ata al-hadiyata asyarata illa ar-rubu'. Rubu' ni makna apa? Rubu' ni makna 1/4. 1/4 20 minit 1/3? 1/4 berapa minit Illa rubu'. Jadi 15 minit. 1/4 bersamaan 15 minit betul 15 minit. Jadi dalam bahasa Arab 10.45 dipanggil begini. As-sa'ah al-hadiyata asyarata illa rubu'. Mana 10.45. Dalam bahasa Melayu kita tak sebut jam 11 melainkan 15 minit. Itu bahasa Indonesia tu sebut. Jam berapa sekarang? 11 kurang 15. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia tak sebut. Tapi bahasa Arab sebut tu. Jam 11 melainkan berapa? 15 minit. Illa rubu'. Okey.
Sebab tujuan dia nak bagi tahu ni adalah gambaran yang tepat lah. Nak bagi tahu memang tak ada lagi anggaran-anggaran. Memang tepat 10.45. Okey? Seterusnya kita nak masuk ghairu muhawwal. Dalam bab apa kita bincang sekarang ni? Dalam bab tamyiz muhawwal dah selesai. Sekarang ni dalam bab ghairu muhawwal. Kita nak selesaikan kalau boleh bab tamyiz hari ni juga. Cuma adat tak boleh lah hari ni sebab perbincangan sangat luas dan panjang. Boleh? Kita lihat seterusnya dalam bab ghairu muhawwal. Okey. Tamyiz ghairu muhawwal ini dia datang pada uslub ta'ajjub. Yang kita sebut untuk ta'ajjub, untuk madah dan juga untuk zam. Contoh macam mana tu ya? Contoh. Ini pun susah juga tu contoh dia. Okey. Contoh ghairu muhawwal Apa kita bagi tahu tadi untuk zam, contoh untuk zam. Contohlah ya. Dan juga untuk madah. Zam macam mana? Kita katalah al-khiyanatu. Al-khiyanah. Khianat itu apa dia? Nak bagi tahu khianat itu apa? Bi'sa khuluqan Bi'sat sulukan. Nampak tak? Bi'sa mana apa? Sangat buruk. Sulukan ni akhlak ya, sulukan. Kalau benda yang madah, contoh al-iffatu. Iffah mana apa? Jaga maruah diri. Iffatu. Orang yang menjaga maruah diri. Ni'mat. Ni'mah. Kita belajar ni'mah biasa. Ni'mat mana apa? Bukan ni'mat. Ni'mat ni sebaik-baik. Khuluqan. Perbincangan kita nak highlightkan di mana ya? Nak highlightkan di mana? Nak highlightkan di sini. Ini jadi tamyiz. Ini jadi tamyiz. Tamyiz. Okey. Khianat seburuk-buruk suluk, akhlak. Al-iffah sebaik-baik akhlak, khuluqan. Khuluqan. Sebaik-baik akhlak. Okey. Nampak tak? Maknanya terjemah bahasa nahunya, khianat itu adalah seburuk-buruk dari segi kelakuan. Al-iffah, menjaga diri itu, menjaga maruah diri itu adalah sebaik-baik dari segi akhlak. Tapi bahasa Melayu kita tak sebut macam tu lah. Kita sebut iffah ini semulia-mulia akhlak. Khianat ini seburuk-buruk kelakuan. Itulah. Ya. Kita tak boleh kata dia muhawwal. Macam mana nak muhawwal? Akhlak itu nak jadi muhawwal anil mubtada. Akhlak itu tak boleh. Akhlak itu sebaik-baik penjaga diri. Tak. Jadi makna lain. Bila kita kata akhlak sebaik-baik menjaga diri, tak. Sebab apa? Menjaga diri yang sebaik-baik akhlak, bukan akhlak sebaik-baik menjaga diri. Khianat seburuk-buruk kelakuan. Bukan kelakuan ni adalah seburuk-buruknya khianat, bukan. Lain makna dia. Jelas Okey. Itu ghairu muhawwal. Dalam Quran ada tak? Dalam Quran? Ustaz, dalam Quran tak?
Ghairu muhawwal? Ada tak? Dalam Quran? Yuqbal. Ha? Falan yuqbal. Apa surah Al-Imran tu? Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Jelas Boleh nampak Boleh nampak? Falan yuqbala, tidak akan diterima. Yuqbala fi'il majhul, mudhari' majhul. Yuqbala, tidak akan diterima sebab majhul terjemah diterima. Min ahadihim, daripada salah seorang di kalangan mereka. Mil'ul ardi, mil'ul adalah naib fa'il kepada majhul. Tidak diterima walaupun sepenuh bumi. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Apa yang sepenuh bumi tak diterima? Tak tahu Itulah panggil ghairu muhawwal, iaitu dari segi mas. Sebab orang tak tahu, kemungkinan tidak diterima sepenuh bumi. Tanah, kemungkinan tanah, turab. Tanah apa? Turab. Kemungkinan tidak diterima sepenuh bumi. Tak diterima apa tu? Tak diterima apa? Kemungkinan pokok. Okey. Kemungkinan apa lagi? Pokok, pasir. Syajarah, pokok, pasir. Jadi mana tidak diterimalah daripada salah seorang di kalangan kamu sepenuh bumi. Apa dia? Sedekah mereka. Apa benda? Tanah mereka. Apa benda? Pokok mereka. Apa benda? Tak tahu. Kesamaran. Jadi tidak diterimalah daripada salah seorang di kalangan mereka sepenuh bumi ni. Mas tak diterima. Jadi mas menghilangkan kesamaran. Oh, tidak diterima mas daripada mereka. Jadi makna bukanlah tanah, bukanlah pokok, bukanlah sekian. Menghilangkan kesamaran. Jadi dia ghairu muhawwal. Dia tak boleh kata ini jadi mubtada' di fa'il, tak boleh. Tidak diterima emas jadi fa'il, naib fa'il. Tidak boleh. Tak boleh jadi naib fa'il Sebab naib fa'il dia di sini. Sepenuh bumi kita tak terima. Bukan tak terima emas tu. Maknanya walaupun emas sepenuh bumi. Okey? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk orang kafir Juzuk ke berapa ni? Juzuk 3 ni Akhir sekali juzuk 3 surah Al-Imran. Ayat 91. Okey? Boleh? Sebab dia nak menafsirkan tau. Sebab apa dia tamyiz? Sebab apa dipanggil ghairu muhawwal tamyiz? Sebab dia bukan daripada fa'il, muhawwal bukan daripada mubtada', bukan daripada maf'ulun bih, tetapi dia nak menafsirkan. Dia nak tafsirkan apa? Dia tafsirkan ni, mil'u. Dia tafsirkan ni. Dia tafsirkan mil'u, sepenuh bumi. Jadi sepenuh bumi kita tak tahu apa dia. Jadi dia nak tafsirkan. Sepenuh bumi itulah sebenarnya adalah emas. Nak menafsirkan. Itulah dia panggil tamyiz. Nak menghilangkan kesamaran ya. Boleh? Boleh? Jadi makna ghairu muhawwal ni antara function dia untuk apa? Dia makna dia bukan mubtada', bukanlah muhawwalan fa'il, bukan daripada maf'ul, bahkan dia satu kalimah yang baru yang disandarkan kepada satu jumlah untuk menyingkap kesamaran, kegelapan, kegeraguan. Okey? Dalam menisbahkan ta'ajub, ataupun madah ataupun zam. Contoh ni untuk menceritakan ta'ajub Ustaz Untuk cerita ta'ajub. Maknanya nak bagi tahu orang kafir ni bawalah emas sepenuh dunia pun bumi ni tetap
tetap tidak diterima. Ta'ajub tu. Nampak? Ta'ajub Nak menceritakan tentang ta'ajub. Nak kata bukan kata emas cakap satu guni, dua guni, satu rumah, tak ada. Satu store tak, satu dunia pun. Jadi nak menggambarkan tentang, nak menghilang, nak ta'ajub lah tu. Okey. Lagi contoh yang lain. Apa dia? Ustaz? Contohnya lain kita bagi. Apa dia? Contoh tamyiz dalam Quran. Ustaz? Ada? Nampak Okey. Wa kafa billahi waliyan. Wa kafa billahi nasiran. Okey. Ustaz Wa kafa makna apa? Kafa lepas dia ada bi, maknanya cukuplah, memadailah. Kafa billahi. Kafa billahi. Waliyan. Kafa billahi nasiran. Nampak? Jadi maksudnya cukuplah Allah Ta'ala wali, sebagai penolong. Sebagai wali ni sebagai ketua bagi kamu, sebagai penolong, pembantu. Wa kafa billahi nasira, cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Makna lebih kurang sama. Makna nasiran walian sama. Lebih kurang lah. Jadi ni nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu ta'ajub ke? Nak bagi tahu madah ke? Nak bagi tahu zam? Nak bagi tahu di sini adalah madah. Madah ni pujian. Makna macam mana pujian? Cukuplah. Orang lain tak payah tolong pun tak apa. Allah Ta'ala sebagai wali, Allah Ta'ala sebagai nasir, sudah cukup. Madah. Pujian. Makna sebaik-baik penolong Allah lah. Sebaik-baik nasir, sebaik-baik wali Allah lah. Itu maknanya madah. Okey? Ini di-i'rab sebagai apa ni? Waliyan ni. Waliyan, nasiran. Inilah di-i'rab sebagai tamyiz. Tamyiz kerana dia mempunyai unsur-unsur madah. Pujian. Makna sebaik-baik. Sebaik-baik wali, penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Syarat-syarat tamyiz ni macam biasalah yang kita sebut tadi, dia mestilah nakirah, okey, dia tak boleh ma'rifah. Kemudian dia macam hal juga, ayat kena sempurna dulu. Fa'il dah ada fa'il, mubtada' dah ada khabar, baru boleh letak tamyiz. Okey. Ayat Quran banyak waman ahsanu minallah hi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukuman? Dari segi hukuman. Nak menghukum ni. Siapa yang lebih baik dari segi hukuman? Jadi itu pun dipanggil sebagai ghairu muhawwal. Wa kanu ashadda minkum quwwatan. Wa aktsaru amwalan wa aulada. Mereka tu lebih kuat, lebih hebat berbanding kamu. Lebih hebat apa tu? Dari segi kekuatan dan juga harta. Nampak? Lebih kuat apa tu?
Makna lebih hebat berbanding kekuatan, dari segi kekuatan dan juga harta. Okey? Banyak Kita ambil contoh satu je. Last terakhir untuk kita pada tengah hari yang mulia ni Okey. Faman maksud apa? Siapa yang melakukan. Ya'mal. Siapa yang melakukan. Ni PL syarat Melakukan apa tu? Akan kebaikan. Nampak? Faman ya'mal khairan. Okey? Faman ya'mal khairan. Siapa yang melakukan kebaikan. Kebaikan tu apa? Macam mana? Kebaikan ni misqala zarratin. Kebaikan yang mana semisqal zarrah. Seberat zarrah. Okey. Jadi di sini faman ya'mal misqala zarratin. Siapa yang melakukan akan, ini jadi maf'ulun bih. Seberat zarrah. Yang melakukan seberat zarrah. Seberat atom. Lakukan apa tu? Lakukan dari segi kebaikan. Nampak? Jadi tamyiz. Yarahu adalah jawab syarat. Jawab syarat. Siapa yang melakukan, maka Allah Ta'ala melihatnya. Jawab syarat. Khairan ni tamyiz. Sebab apa tamyiz? Dia nak menghilangkan ni misqala zarrah. Siapa yang melakukan sebesar atom. Sebesar atom apa tu? Lakukan apa tu? Oh, kebaikan. Ayat selepas dia, siapa yang melakukan sebesar atom, apa benda tu? Iaitu syarran, kejahatan. Jadi maksudnya di sini, dia termasuk dalam kategori apa tu? Termasuk kategori apa tu? Khairan adalah kategori kita panggil ghairu muhawwal. Ghairu muhawwal. Nak menghilangkan kesamaran, misqala zarrah tu apa dia? Oh, khairan. Maknanya buatlah, ni ta'ajub Siapa yang buat? Ini untuk ta'ajub, ghairu muhawwal. Tadi, tamyiz ghairu muhawwal, ta'ajub. Buatlah, walaupun sebesar atom tak nampak pun mata. Tetap Allah Ta'ala lihat. Ta'ajub ghairu muhawwal. Okey Boleh Jadi bila kita mendalami satu persatu, maka di sana Allah Ta'ala bukakan futuh kita. Nampak macam ni rupanya ayat Quran hebatnya, tingginya ayat Quran ni. Okey. Mudah-mudahan setakat inilah tamyiz. Nanti kita akan masuk bilangan insya-Allah. Sebab bilangan dia tak boleh masuk sekali dengan hari ini tamyiz. Dia akan jadi kecelaruan. Sebab satu bab yang panjang mengenai dengan bilangan, ada yang mabni, ada yang mu'rab, walaupun kita telah sebutkan sebahagiannya, tapi perlukan lagi huraian yang terperinci Mudah-mudahan setakat ini kalau ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen supaya kita dapat share, dapat kongsi bersama rakan-rakan kita di Pusat Tahfiz At-Taqwa. Dan sekiranya tidak ada apa-apa, cukup setakat itu. Kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.